A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat lagi bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan majlis, jom sama-sama kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dihindarkan daripada wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barsi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin 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 ya rabbal alamin. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, status terkini COVID-19 di Malaysia, kes baharu 958 dan kes sembuh baharu alhamdulillah 956 dan jumlah kes aktif 13,221 dan duka cita dimaklumkan kematian baharu 3 orang. Para penonton sekalian, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat COVID ini daripada kita semua dan kita dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Para penonton sekalian, kita nak sambung lagi kelas pengajian kita dalam topik tafsir dan taranum bersama dengan Al-Fadil Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Alhamdulillah, nampak macam sama baju kita ni. Ya, alhamdulillah. Saya baju sendiri, awak baju sponsor. Betul tu Ustaz. Baik, semalam ada di kalangan penonton kita yang mungkin tak sempatlah nak call Ustaz. Tak sempatlah nak testing suara dia Ustaz semalam. Tapi hari ini, para penonton sekalian yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 03-7726-1603 atau boleh ajukan soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share. Share ramai-ramai, share banyak-banyak di page anda, di grup anda dan sebagainya agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari. Kita nak sambung pembelajaran kita dalam tafsir surah Muhammad, tafsir surah Muhammad ayat yang ke-26 sehingga ke-30. Topik yang cukup menarik. Surah Muhammad cukup menarik saya. Jadi kita tak nak buang masa lagi. Para penonton kita pun dah bersedia dengan mushaf tafsir Al-Quran dan diorang pun tak sabar dah nak dengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz. Saya persilakan untuk permulaan muqaddimah pertemuan kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk sementara, iaitu tidur, dan kita telah dibangkitkan kepada Dia jualah, iaitu kepada Allah kita kelak dikembalikan. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kerana kita masih diberi peluang. Semalam kita telah pun membincangkan tafsir atau tadabbur surah Muhammad bermula daripada ayat 21 hingga 26. Kita telah membincangkan 5 ayat dan dalam 5 ayat itu kita telah pun menelusuri ayat-ayat suci Al-Quran dengan memahami apakah environment surah Muhammad dan juga apakah pengajaran-pengajaran yang telah kita ambil daripada surah Muhammad. Begitu juga beberapa sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tonjolkan, iaitu terutama sifat golongan munafikin, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menghindarkan diri daripada sifat-sifat yang tercela tersebut.
Nama surah Muhammad, semalam pun saya ada ulas sikit. Nama surah ni nama surah Muhammad, dan ada juga yang menamakan surah ini dengan surah Al-Jihad atau surah Qital. Maksudnya surah Al-Qital, surah yang membincangkan peperangan. Dan ada juga yang menamakan surah ini dengan surah Ahmad, tetapi yang popularnya dan juga yang paling atas nama surah ini surah Muhammad. Cuma semalam kita ada bincang sikit, Aiman, kita bincang semalam. Nama surah ini surah Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad ni seorang yang penyayang, pengasih, penyantun, bertolak ansur. Kepribadian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tapi kenapa dalam surah Muhammad ini yang kandungan ayatnya 38, 90% surah ini membincangkan mengenai jihad? Kenapa tak cerita tentang kasih sayang? Kasih sayang. Nak beritahu, dalam kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ketegasan. Nak beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. So dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, baginda akan berhadapan dengan pelbagai situasi. Itu yang semalam kita bincangkan. Saya pun ada buat sedikit homework dari sudut ulasan, kerana surah Muhammad ini surah yang membincangkan ketaatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad ini adalah surah mentaati Nabi dan juga wal jihadu fi sabilillah. Kita terus masuk ayat yang ke-26. Ya. 26. Kita nak baca Taranum apa hari ni, Aiman? Oh, hari ni kita nak Nahwan boleh ke, Ustaz? Okey. Semalam Ustaz ada bagi ilmu sikit kalau berkaitan dengan perang ataupun amaran ni tentang lagu Hijaz yang lebih kuat lah saya. Betul. Nampak lagi tegas. Okey, kita masuk, kita baca ayat 26 hingga ayat 30. Kita try bawa Taranum Nahwan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah persembahan daripada Malaysia, Ustaz ya. Kuari Malaysia. Ustaz, sebelum Ustaz sambung ada orang tanya kat saya, Ustaz tak bela Ustaz? Boleh jawab ke soalan tu? Nanti kita jawab. Nanti kita jawab. Sekarang bunyinya macam orang Arab sebiji. Dia beginilah, Al-Quran ni dia pertama sekali kita dah belajar masa saya mula convert, saya belajar kat Malaysia. Lepas tu saya belajar dekat Kelantan. Guru saya ramai di Kelantan, terutamanya Ustaz Asam Musa, Ustaz Yahya, Cik Daud, Ustaz Rahim. Ni semua guru-guru saya, barisan guru-guru yang mula-mula Taranum. Taranum. Mula-mula saya belajar di Perkim lah. Perkim. Lepas tu saya belajar di Kelantan. Lepas tu bila pergi ke Jordan, saya talaki pula dengan masyayikh di masyayikh Arab. Ambil ijazah sanad dan sebagainya kan, mengaji dengan Arab. Tapi kalau nak dapat betul-betul fasih bacaan Quran ni, dia kena belajar dengan Arab lah. Tak boleh je belajar dengan Malaysia. Kori-kori Malaysia boleh, tapi dia punya feel tu lain. Feel dia. Feel lain. Daripada sebutannya tu. Tak adalah istilah kata lidah pendek apa semua tu. Tak ada. Kena ada banyak latihan lah. Kita kena tahu kemampuan kita kan. Contohnya macam sebut huruf dot. Huruf dot kan. Saya melihat guru saya mengajar, ini guru saya mengajar lah, Syekh Mahmud Abdul Qadir Idris, dia kata, dot ini, Syekh Farid, dia kata, you nak sebut sebelah mana? Ada di antara kita yang bermazhabkan sebelah kanan, kiri. Dia kata, di mana you selesa, you sebutlah. Oh, boleh je? Boleh, kanan boleh, kiri boleh. Kalau kanan, kiri tak boleh, tengah pun tak boleh. Asal bunyi dot. Nak dapat betul-betul tepat dot, orang Arab lah. Dan yang paling tepat dot, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bahasa Arab ni disebut sebagai lughatul dot. Bahasa Arab ni dipanggil lughatul dot. Sebab bahasa yang perlukan kepada fasahah, ketepatan. Kena sebut betul-betul nak cerita ni. Sebab tu orang tu kadang kata nak kena lujur ke hujung. Sampai ke walau. Saya pernah bila baca Quran dengan Syekh ni, bila baca, ya kita belajar kat Malaysia kan, mulut kena kanan, kiri, depan, belakangan. Walau dia kata kenapa, aku heran tengok orang Malaysia ni baca, muka kenapa nak mengok situ, sengit situ, sengit sini. Contoh Aiman, contoh. Saya ambil contoh. Cuba tonton ni, contoh sikit je. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok mulut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul aja. Tak perlulah nak dimoncong-moncongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimoncong? Dia kata sebab nak bagi tebal ra. Tak. Ketebalan ra itu bukan bergantung pada moncong. Moncong ini kita guna untuk huruf waw dan juga untuk baris depan. Ya. Dua-dua tak ada dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat je? Kalau nak moncong sikit, bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia punya bunyi itu tak bunyi Arab dah. You akan dengar bunyi U. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada bunyi tak cantik. Dia kacau sikit dia punya bunyi tu. Dia kesesuaian mulut. Mulut kedudukan relax aja. Sebab itu bahasa Arab ni dia kata Quran baca Iqra'ul Qur'ana bil layyin. Dengan lembutan. Dengan lembut baca. Tak adalah bunyi mulut sana, mulut sini kan. Cuba lihat guru Syekh Arab yang muktabar bacakan. Relax aja mulut dia orang. Yang penting dia tahu dekat mana kedudukan huruf ra, huruf dad, huruf tha, huruf fa. Senang je, relax aja kan. Yang penting bagaimana keluar bunyi huruf tersebut. Dan kita kena ada kemahiran dengar juga. Kemahiran dengar Syekh Arab yang membaca kan. Ini penting teknikal dalam kita membaca Quran saya. Okey, baik. Kita mula ayat 26 Ustaz. Okey, terima kasih kepada tuan-puan. Hari ini kita bincang sikit dari sudut tajwid, dari sudut makhraj. Terima kasih Aiman. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua. Baik, dalam ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum." Yang bermaksud berlaku yang demikian ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aiman, semalam kita bincang ayat-ayat jihad. Munafik, golongan munafikin ni dia bercakap dengan Nabi SAW, Muhammad, kalaulah turun ayat jihad, kita akan perang sama-sama dengan kau Muhammad. Bila turun ayat, masing-masing lagi. Tak nak. Ada yang sampai rasa macam Allah, ayat jihad ni macam dia nak mati dah. Dia tak boleh. Dia rasa sangat tertekan.
So yang demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala menyukai perkara yang diturunkan. Bila turun ayat yang mereka tak suka, mereka rasa beban, mereka akan berpaling. Mereka itu Allah Taala beritahu, qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Dia kata boleh, tak apa, tak ada masalah. Biar Allah turunkan Al-Quran banyak mana pun ayat turun tak apa. Tapi kita akan patuh kepada sebahagian. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ba'dil amr. Ba'dil amr. Bukan semua, bukan kullul amr, tapi ba'dil amr. Sebahagian urusan kami patuh. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah nak beritahu, dalam pada itu Allah mengetahui sangat hati perut golongan munafik ni. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ayat ke-27. Fa kaifa idza tawaffatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Okey, kalau itulah keadaan mereka, Allah bagi satu situasi yang lain. Apa situasi dia? Takdir katalah mereka semua akan mati. Saya akan mati, Aiman akan mati. Tak kira siapa, semua akan mati. Fir'aun yang kata diri dia Tuhan pun dia mati. Haman mati, Qarun mati, Namrud mati. Semua mati. Tak kira lah kuat macam mana. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hebat macam mana pun kita akan mati. Sebab itu jangan rasa diri itu hebat sangat. Hebat. Mana pergi orang-orang yang hebat dulu? Semua dah tak ada. Jadi jangan kena buat persiapan. Kita akan tiba masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kaifa idza tawaffatsumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka. Sebab golongan munafik ni bila buat dia kejahatan, buat kerosakan, dia rasa tak kena apa-apa pun. Tak kena apa pun. Tak ada apa pun. Relax aja, kami tak ikut Muhammad, kami benci Muhammad, kami merancang jahat pada Muhammad. Tak ada apa pun. Nothing happen, dia kata. Nothing happen. Tapi kamu kena ingat, kamu semua akan mati. Idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bila malaikat cabut nyawa, malaikat mati kan mereka, apa akan berlaku? Yadribun. Mereka akan dilibas, akan disebat, akan dipukul. Bahasa dia akan dibelasah. Akan dibelasah wujuhahum wa adbarahum. Depan belakang. Depan pun kena, belakang pun kena. Boleh bayangkan tak? Depan ada orang attack, belakang orang attack. Kita nak mana? Tak boleh lari dah. Kan? Ini di antara perkara yang disebut oleh Zamakhsyari bahawa gambaran Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka pergi ke alam barzakh, alam akhirat, mukaddimah azab tu dah datang dah. Oh, tak pergi lagi? Tak pergi lagi. Awal-awal mati dah kena. Awal mati dah kena dah. So dia starting point mati je dah start dah azab. Boleh bayangkan? Orang lain taklah macam tu. Tapi disebabkan, semalam saya beritahu, golongan munafik ini, dalam Quran kata munafik. Kita pun kata, oh munafik. Munafik ni orang mungkin janji. Orang bila cakap, dia je nak menang. Orang, kita tak nampak amanah. Itu je. Bila diberi amanah, dia pecah amanah. Kita nampak itu je. Tak. Mengikut mafhum Al-Quran, bila kita lihat sikap munafik dalam ayat, dalam surah Muhammad dan juga surah-surah lain, terutama surah Al-Munafikun, sebenarnya munafik ini dia sudah terkeluar daripada Islam. Al-munafiqun bimafhumil Quran hum kafirun. Rasa terkeluar. Sebab itu jangan ada yang rasa oh munafik aja belum kafir lagi. Tak. Mafhum Al-Quran munafik itu sudah jadi kafir. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Kematian mereka dalam keadaan yang buruk itu tadi. Sebab apa buruk, Man? Sebab mereka ni munafik, sembang kencang je. Sebab dia tak sebab patah balik. Oh, betul kan? Betul. Dia tak sebab patah balik. Dia kan asalnya dia beriman. Betul. Lepas tu dia kufur. Lepas tu dia tak patah balik lagi. So kematian dia itu adalah keadaan buruk. Betul. Mungkin ada orang meninggal dalam keadaan dia tak sembahyang, dia tak bayar zakat. Biasa. Tapi dia tak engkar, dia tak benci, dia tak lawan. Dia tak lawan Islam, dia tak benci Islam, dia tak mungkir, dia tak engkar pada ajaran Islam. Tapi munafik ini, dia nampak macam sembahyang, nampak macam solat, nampak macam zakat, nampak semua nampak, tetapi dia mati dalam keadaan yang buruk. Kerana mereka menurut serta melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan mereka pula membenci perkara-perkara yang diridainya. Ma askhatallah, mereka ikut perkara yang Allah Taala tak suka. Askhata, perkara yang sakhat, maksudnya perkara yang Allah benci. Kita baca doa Ramadan ni kita baca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maksud perkara yang Tuhan murkai. Wa karihu ridwanahu. Mereka tak suka keredaan Allah
lalu Allah batalkan, Allah hapuskan semua amalan-amalan mereka. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Adakah patutkah orang munafik ini yang berpenyakit dalam hati mereka, yang ada syak, ragu-ragu, menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan mendedahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka. Allah akan dedahkan terutamanya kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Ayat terakhir, walau nasya'u la arainakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Dan sekiranya kami kehendaki, tentulah kami akan memperkenalkan mereka kepadamu, wahai Muhammad. Jadi kalaulah kami nak, kami boleh kenalkan mereka kepada engkau Muhammad. Munafik ni ciri dia apa? Lalu engkau tetap mengenalinya dengan tanda-tanda. Mereka ada tanda-tanda tersendiri, iaitu sifat-sifat mereka. Dan demi sesungguhnya engkau akan mengenali mereka dari gaya tutur kata. Watak ada dah, cara cakap pun kita boleh cam dia ni munafik. Dan ingatlah kamu masing-masing, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. Kalau Nabi Muhammad nak cerita tentang ciri dia, sifat dan sebagainya, dia boleh cerita. Tapi selepas inilah kita cerita ya. Kita berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh. Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik kita pada hari ini, tafsir dan taranum. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum waktu rehat tadi, saya ada bertanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz tentang pengalaman bagaimana Ustaz, ialah kalau kita tengok pada awal Ustaz memeluk Islam, ya, bagaimana Ustaz membaca Al-Quran, adakah pelat Ustaz? Apa mungkin Ustaz boleh ceritakan pengalaman tu sikit kepada kawan-kawan kita? Saya masa mula-mula belajar Quran tu, di antara perkara semua orang tahulah, saya pernah cerita perkara ni. Saya masuk Islam kerana dua sebab. Pertama sekali kerana Al-Quran, keduanya kisah-kisah Nabi yang saya jatuh hati. Al-Quran pun saya jatuh hati juga. Saya dengar Quran banyak kali dengar. Sebab rumah tak jauh dari masjid kan. Setiap hari dengar. Lama kelamaan dia sudah ada satu perasaan fall in love kan. So sudah jatuh hati dengan Al-Quran. Ayat itulah bunyi-bunyi bacaan. Kalau dah hari tak dipasang Al-Quran kat masjid, saya mula bertanya, hari ni tak pasang ke? Hari ni tak ada ke? Jadi bertanya dalam diri. So ini di antara perkara. Mungkin Quran ni dia bukan mungkinlah. Quran ni ada mukjizat sama'i. Mukjizat maksudnya kita dengar pun dia boleh menundukkan kita. Ya. Sebab dia punya kalam ni kalamullah, dia akan jadi menjadikan memujuk. Kan Umar bin Al-Khattab masuk Islam setelah mendengar adik perempuan dia baca surah Toha 1 hingga 5 kan. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5 ayat adik perempuan dia baca, Umar sempat dengar. Lepas tu Umar masuk Islam. Hati yang garang, hati yang keras, pergi masuk dalam rumah adik dia macam singa, keluar seperti kucing yang sudah dijinakkan. Quran telah memujuk hati Umar. So begitulah Quran. Kalau didengar setiap hari, dia boleh pujuk hati kita. So terpujuklah hati saya pertama. Keduanya, kisah-kisah Nabi. So bermula daripada situlah. Lepas masuk Islam, perkara pertama saya buat, saya cari guru untuk mengajar Quran. Mengajar Quran. Tapi bila baca Quran mula-mula tu Ustaz, biasa kalau kita dengar kat TV, orang Pakistan, orang India ni kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh Ustaz. Ustaz, ada ke pengalaman seperti itu Ustaz? Saya, sebab mungkin saya ni belajar di Malaysia kan. Kalau saya belajar di kalau di India, di Pakistan mungkin. Tapi tak juga, Aiman. Ada setengah kawasan aja. Setengah kawasan memang diorang masih lagi
ada bunyi-bunyi, dia menggambarkan iklim negara tersebut bacaan tu. Oh ya. Ya. Ada setengah kawasan saya pergi, dia orang baca macam Sudaisi, macam Syuraim. Oh. Ya, fasih. Bagus. Oh. Tapi ada juga yang baca macam yang Cik Aiman baca tadi. Saya pernah ada pengalaman dekat Uttar Pradesh, saya jadi imam. Saya pergi buat research, buat kajian. Lepas tu hari Jumaat, dia minta saya jadi imam. Dalam ramai-ramai tu. Sebab ada kawan ni, dia profesor dekat Universiti Islam Antarabangsa, dia bagi tahu dekat Uttar Pradesh yang datang ziarah ke Uttar Pradesh tu adalah pendakwa besar dekat Malaysia. Jadi dia semua dah buat persiapan sambut saya untuk suruh baca khutbah. Saya kata saya baca khutbah bahasa Arab, saya boleh bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dia kata baca bahasa Arab. Urdu saya tak boleh. Tak apa, bahasa Arab okey, dia kata. Kawasan ni semua boleh faham bahasa Arab. Oh ya. 80% dia boleh faham bahasa Arab basic. So saya baca khutbah bahasa Arab. Cuma jadi imam tu saya set dalam kepala saya Hanafi ni tak baca bismillah kan. Rakaat pertama memang lulus Hanafi saya. Maksudnya tak baca bismillah. Baca bismillah slow je lah. Saya baca slow lah, baca bismillah, baca slow. Lulus. Rakaat kedua tak boleh sembunyi dah Syafi'i saya tu. So keluarlah juga bismillahirrahmanirrahim. Habis selesai solat ada jemaah datang salam dengan saya. Syekh, solat Jumaat sahih Dia kata. Sahih. Solat Jumaat sahih. Sahih Sebab dia orang pakai dia bahasa Urdu kan. Dia kata solat Jumaat tadi sahih tak? Sahih maksudnya sah tak? Saya kata sah. Itulah pengalaman. Alhamdulillah dia mematangkan kita bila kita banyak travel kan, berkunjung ke negara-negara lain. Cuma saya pengalaman bila belajar di Malaysia, kemudian belajar di negara Arab, dan satu je lah, saya bersyukur setiap kali saya dapat guru untuk mengajar saya Al-Quran, mereka tak serik, mereka tidak pun menunjukkan muka, tak syok bila mengajar saya. Yalah, kita dulu umur 18 tahun baru nak kenal alif bata. Yang budak-budak 7 tahun, 6 tahun dah pandai. Ada yang dah khatam dah. Dah 2 dah khatam dah. Kita 18 tahun baru nak kenal bata kan. Baru nak baca Iqra. Jadi cabaran untuk ustaz mengajar saya. Betul. Tapi dia sabar kan. Dia sabar. Sebab itu masa saya ambil ijazah sanad baca Quran dekat Jordan dulu. Syekh tu kata begini. Dia kata, saya berdoa kepada Allah supaya Allah beri saya kesabaran sampai engkau habis khatam ambil ijazah. Allahu Akbar. Itu yang penting. Dia sabar betul. Tapi mak ayah saya kata malu kita, sebab kita ni dah awal lagi baca Quran, tapi orang lain yang kemudian lebih arif tentang Al-Quran. Baik Ustaz, cukup menarik kisah ini tuan-tuan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, bahawa bila mana disebutkan mukjizat Al-Quran ini, dengar pun boleh cair. Subhanallah, dalam melembutkan hati anak-anak terutamanya. Baik Ustaz, kita cerita tentang munafik sebentar tadi Ustaz ya, yang mana pada awalnya mereka ni sembang kencang. Bila mana turunnya akan mungkin satu peringatan pada Allah SWT, mereka jadi kecut. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak sambung daripada ayat ini. Silakan. Okey, terima kasih Dr. Aiman dan juga kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Kita kembali balik dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Karim, surah Muhammad ayat 26. Saya pasti semua ada mushaf di tangan ataupun terjemahan Al-Quran. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Kita tengok satu persatu. Berlakunya yang demikian, Zalika. Berlakunya demikian kerana apa? Kerana golongan munafik ini sudah ditipu daya oleh syaitan. Sawwalalahum, kan? Mereka ikut jejak langkah syaitan. Semalam saya ada sebut bahawa apa beza syaitan dengan iblis. Kan? Ramai yang tag syaitan dengan iblis kan? Ramai yang tag syaitan iblis dan ramai yang dah buat correction, buat pembetulan pemahaman terhadap syaitan dengan iblis sebagai ulang kaji. Apa beza iblis dengan syaitan? Selama ini kita diberitahu iblis itu dia punya general, syaitan itu dia punya hulu balang atau battalion dia. Sebenarnya itu mungkin pencerahan begitu saja. Dari sudut bahasa, dari sudut ketepatannya, iblis itu adalah nama, syaitan itu adalah sifat. Iblis adalah nama, syaitan itu sifat. Sebab syaitan asal perkataan syatana. Syatana bermakna ibta'ada. Syaitan kerja dia menjauhkan manusia.
Jadi syaitan telah berjaya menjauhkan golongan munafikin ini daripada terus mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi mereka syaitan ini membisikkan pada hati perut munafikin supaya mempertikaikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, atau fokusnya ialah kepada ayat-ayat jihad. Qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum. Kepada siapa? Kepada orang yang benci dan tak suka pada Al-Quran. Ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Jadi apa sikap munafik? Sikap munafik ini dia nak ikut sebahagian. Yang mana dia rasa selesa dia nak buat. Yang mana rasa ada beban sikit dia tak nak buat. Boleh pilih-pilih lah. Boleh pilih-pilih. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Imam Tabari kata begini, yaqulu ta'ala dzikru amlallahu li haula'il munafiqina wa tarakahum wa syaitanu sawwala lahum. Allah tinggalkan. Aiman, apa jadi kalau Allah tinggalkan kita? Dah tak ada rahmat, tak ada kasih peduli sayang dah. Tuhan tak peduli dah kepada kita kan. Jadi begitulah munafikin kan. Falam yuwaffiquhum lil huda. Allah tidak pun bagi mereka taufik, petunjuk, min ajli annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu minal amri biqitali ahli syirki minal munafiqin. Jadi mereka tidak mahu terlibat dalam peperangan dalam mempertahankan Islam. Sanutiikum fi ba'dil amr alladhi huwa khilaf li amrillahi tabaraka wa taala. Ini cantik. Imam Tabari kata, yang mereka nak ikut, adakah mereka nak ikut sebahagian ajaran Islam yang diredai oleh Allah, atau sebahagian urusan yang mereka nak lakukan bertentangan dengan ajaran Allah? Mereka tak ikut ajaran yang Allah Subhanahu wa taala suruh, tapi mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Allah. Sebab itu ayat sanuti'ukum fi ba'dil amr nampak macam cantik, kami akan ikut sebahagian. Sebenarnya dia tak ikut pun. Malah melakukan sebahagian daripada larangan. Ya, larangan. Dalam surah Munafikun, saya suka rujuk bila surah Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila golongan munafik bila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Bukan main cantik puji-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Allah beritahu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Golongan munafik ini dia mulut dia cakap tapi pendusta. Tipu. Orang Islam boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Orang mukmin boleh ke begitu? Tak boleh. Apa yang dia cakap mesti selari dengan apa yang ada dalam hati dia. Dia tidak boleh bercanggah. Baik. Ada yang berkata, contohnya Imam Zamakhsyari, beliau sebut begitu, fa in qultu man haula, siapa mereka yang membenci tadi tu? Siapa mereka? Qultu al-yahud. Ini pendapat Zamakhsyari. Dia kata bukan munafik tapi Yahudi. Sebab gini Aiman, surah Muhammad ini turun di Madinah. Di Madinah ni, kalau di Mekah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan golongan kafir Quraisy. Di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Yahudi dan munafik. So dia akan ada kolaborasi dua kumpulan ni. Kolaborasi. Dia akan berkolaborasi, dia akan bekerjasama untuk menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab Yahudi mengharapkan supaya penantian Yahudi di Madinah, supaya dia tahu bumi Madinah itu akan menjadi tempat perutusan Nabi terakhir. Tetapi dengan harapan bahawa Nabi itu adalah dari kalangan mereka. So yang ni sudah diwar-warkan kepada penduduk Madinah, dan penduduk Madinah pun okeylah, tunggu. Sekali tengok Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir, datang daripada Quraisy, daripada Madinah, daripada Mekah, masuk ke Madinah. Jadi munafik tadi dahlah bukan orang kampung kita. bukan orang yang kita dah sepakat dengan geng-geng kita Yahudi, orang lain pula. So dia akan kolaborasi dengan Yahudi untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh Imam Zamakhsyari. Dia kata al-yahud kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Mana dahsyat? Yahudi, Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Taurat, turunkan dalam Injil, turunkan dalam Zabur, turunkan dalam Taurat, turunkan dalam Asfarul Anbiya, suhuf-suhuf pada nabi-nabi terdahulu, menceritakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah Yahudi tak kenal Muhammad itu siapa? Kenal. Sebab dalam Taurat disebut, dalam Injil disebut. Sebab itu Injil itu dinamakan sebagai Al-Injil. Apa asal perkataan Injil? Injil, Al-Injil bermakna Al-Bisyarah. Bisyarah maksud berita gembira. Injil maksudnya berita gembira. Apa berita gembira yang paling hebat dalam Injil?
kedatangan Nabi Muhammad. Berita yang paling gembira Injil adalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu Muhammad ini telah disebut dalam Taurat. Tapi mereka tak boleh terima Muhammad ini adalah dari kalangan orang luar pula. Orang luar. So dia sudah bekerjasama. Sebab itu dalam ayat ini, min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa huwa na'tuhu fit Taurat wa qila humul munafiqin alladhina qalu humul yahud walladzina karihu ma nazzalallah. Jadi kedua-dua mereka ini bekerja sama. Ini dalam ayat yang 26. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu israrahum. Kalau kamu nak sembunyikan macam mana pun, wallahu alimun bidzatis sudur. Apa saja yang tersembunyi dalam hati perut kamu, Allah tetap tahu. Wahai Yahudi, wahai munafiqun, apa yang kamu sembunyikan dalam hati perut kamu, Allah tahu. Sebab dia ada banyak perancangan. Ada banyak perancangan. Perancangan di antara perancangannya memutuskan segala macam bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan sahabat-sahabat, sebagian sahabat daripada Mekah datang sebagai muhajir, selas pinggang, tak ada apa-apa mereka bawa. Jadi dapatlah ihsan daripada golongan Ansar, penduduk Madinah. Pada masa itu yang golongan munafik ini cuba memasukkan jarum halus supaya penduduk Madinah ini jangan tolong Nabi Muhammad, jangan tolong pengikut Muhammad. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka mengajak supaya penduduk Madinah tak tolong Muhammad. Supaya apa? Supaya orang yang ikut Muhammad ni menyesallah. Ikut Muhammad ni kita jadi lebih miskin ya. Kita jadi susah, asyik susah je ikut Muhammad ni, jadi susah. Kan siapa suruh ikut Muhammad? Kan sekarang susah. Kan susah. Siapa suruh bawa ajaran Islam kan susah. Betul. Kan? Bila Islam aja susah. Ikut Muhammad susah. So diputuskan segala macam bantuan dan juga segala macam dirancang jahat supaya Nabi Muhammad tak dapat meneruskan kerja-kerja dakwah di Madinah. Allah beritahu. Allah beritahu, walillahi khazainus samawati wal ard. Kalau kamu rasa kamu yang bagi, kamu salah. Sebenarnya Allah yang bagi. Khazanah langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perancangan mereka rancang. Dalam peperangan Bani Mustalaq mereka rancang. Kita balik saja Madinah, kita putuskan segala hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu perancangan-perancangan mereka. Baik. Ustaz, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perancangan tersebut, kita berhenti sekejap saja dan kita sambung selepas ini. Para penonton, terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, hari ini kita dalam topik tafsir dan taranum. Kepada yang mungkin nak bertaranum dengan kita, Ustaz, boleh call kita lah di talian 0377261603. Tak apa, sedap ke tak sedap tak apa. Memang Ustaz Farid Rabi sedap. Ya, tak boleh nak compare dah. Baik para penonton sekalian, tadi kita berhenti seketika ya tentang rupa-rupanya ada perancangan yang nak memutuskan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat baginda berhijrah ke Madinah. Bagaimana Ustaz? Ya. Kita sedia maklum golongan munafik ini mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keimanan. Betul kan, Iman? Betul. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu mereka asalnya beriman, kemudian mereka kufur. Kenapa mereka kufur? Sebab Islam ni tidak boleh sesuatu yang diungkapkan saja tapi tidak disertai oleh hati. Jadi golongan munafik ini dia hanya berpura-pura di hadapan, sedangkan dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam, lebih-lebih lagi kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab itu mereka rancang supaya nak batalkan, nak jadikan Nabi Muhammad, kerja dakwah Nabi Muhammad ini terbantut di Madinah. Dia bukan sekadar munafik ini bekerjasama dengan penduduk di Madinah di kalangan Yahudi, turut juga mengantar mesej-mesej kepada penduduk di Mekah, kafir Quraisy.
Daripada Mekah sekali. Daripada Mekah sekali. So dia cuba gunakan Yahudi di Madinah untuk tentang Nabi dan juga menggunakan kafir Mekah untuk tentang Nabi. Masuk akal tak? Jawapannya tak masuk akal lah. Masuk akal, Ustaz. Mana mungkin? Kan nampak baik dekat masjid boleh solat apa semua Muhammad. Tetapi hantar mesej kepada Mekah bila nak masuk serang Muhammad. Hantar mesej ke Mekah, ayuh seranglah Muhammad. Bagi pula idea-idea macam mana nak serang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu yang sesuai. Ya, sebab itu Allah beritahu wallahu ya'lamu israrahum. Ada benda yang kamu sembunyikan. Ada benda yang golongan munafik Yahudi dan munafik ini sembunyikan, tapi Allah Subhanahu wa taala dedahkan satu persatu. Sebab itu dalam ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala dedahkan satu-satu penyakit mereka ni. Dalam ayat 30 kan, walau nasya'u la arainahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum. Apa ciri-ciri watak mereka, sama ada perkataan, perbuatan, semua Allah bagi tahu Muhammad, kalau kau nak kenal Yahudi, munafik, inilah ciri-ciri mereka. Baik, ayat yang ke-7. Boleh kita masuk ayat ke-7? Ke-27 saya. Ayat ke-27. Baik Ustaz. Sebelum kita masuk ayat 27, boleh kita nak raikan soalan sahabat kita. Boleh, sebab boleh. tadi Ustaz sebut satu perkara yang cukup mendebarkan kita. Duduk di atas dunia, orang munafik ni, mereka buat apa saja kemungkaran macam tak kena apa-apa pun. Tapi rupanya dapat hentaman. Baru nak masuk dalam kubur, baru nak ditarik nyawa, dah dibelasah oleh malaikat. Jadi sahabat kita, Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, pada ayat ke-27. Maka bagaimana yakni mereka dapat menolak azab seksa apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka? Soalan saya, apakah perbezaan tugas mengambil nyawa oleh malaikat Israel alaihissalam terhadap orang ingkar dan orang mematuhi perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan baginda sallallahu alaihi wasallam? #biar tahu, jangan keliru bertam indah Pulau Pinang. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih, soalan sangat bagus. Dia masuk, dia deep tu, dia nampak ada benda yang nak clearkan. Baik. Betul. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut fa kaifa. Perkara kaifa ini dia buka peluang. Tahukah kamu? Tahu tak bagaimana apabila malaikat mematikan mereka ni, golongan munafik ini, tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat ini bila para malaikat telah mematikan mereka, yadribuna, mereka akan memukul wujuhahum wa adbarahum. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la yatawaffa ahadun ala ma'siyatillah illa yadribu minal malaikati fi wajhihi wa duburihi. Ibnu Abbas kata tidak ada seorang pun yang mati dikala dia buat maksiat, dikala dia buat dosa, dikala dia buat perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan malaikat akan memukul di hadapan dan di belakang. Ini hadis dalam beberapa kitab tafsir dibawa, dinukilkan kata-kata Ibnu Abbas. Maksudnya bila seseorang itu mati, kita faham seseorang itu mati, kalau baik mati dia, senanglah. Sebab itu pernah kita lihat orang yang mati dalam keadaan senang, orang yang mati dalam keadaan susah. Tanpa menghukum antara keduanya. Jangan pula tengok ada orang tu nazar beberapa hari kita kata, ni banyak dosa ni. Tengok yang senang mati, ini tak ada dosa. Tak, kita tak boleh nak menghukum. Kita hanya melihat apa yang sedang berlaku, kita ambil iktibar. Cuma orang baik ni, dia matinya senang. Tanpa melalui sebarang seksaan, dia mati senang. Ibnu Katsir kata apa? Thumma qal fa kaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ay kaifa haluhum idza ja'atuhumul malaikatu liqabdi arwahahum wa ta'assatil arwah fi ajsadihim wastakhrajatha al malaikatu bil unfi wal qahri wad darbi. Jadi Ibnu Katsir kata bagaimana mereka akan dimatikan oleh para malaikat ketika nak cabut nyawa. Sakit. Cabut nyawa itu sangat-sangat menyakitkan. Lebih-lebih lagi bila seseorang itu memang banyak buat salah. Tuhan bagi sakit. Jadi kesakitan yang dilalui itu merupakan di antara azab yang sudah diberi di awal-awal. Malaikat cabut dengan begitu susah. Kita biasa tengok binatang korban kan? Bila kita sembelih lembu kan? Lembu umur 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun kita sembelih kan. Kita sembelih dia punya menggelupuh nak mati.
Itu kita tengok masa kita sembelih yang paling elok lah. Islam ajar kita sembelih, memutuskan 2 urat, dan dia senang mati tanpa sakit. Tapi manusia itu pun dia dah menggelupuh. Boleh bayangkan tak bila macam mana roh yang ketika umur saya 60 atau 60, 70, 50, 50 tahun roh tu sudah duduk dalam badan. Hari ni nak dikeluarkan dia. Bukan senang. Bukan senang. Bila nak dikeluarkan itu, kalau orang tu baik, keluarnya senang. Kita dengar kan ada orang meninggal masa solat, ada orang meninggal masa sujud, ada orang meninggal masa baca Quran, ada meninggal masa buat apa, masa buat amal soleh, kan? Tapi itu semua tanda-tanda husnul khatimah, mati yang baik. Kita nak mati yang baik. Kita tidak mau mati yang menyakitkan sebab dia susah. Sebab itu Nabi SAW sebut, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Nabi selalu ajar doa tu. Nabi minta supaya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wahai Tuhan, penghujung hayat kami biarlah penghujung hayat yang baik. Husnul khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah hendaknya penghujung ayat kami ni penghujung yang menyakitkan, penghujung yang mendukacitakan. Begitu. Sebab itu Imam Ibn Kathir kata Allah Subhanahu wa taala akan hantar malaikat untuk cabut nyawa. Jadi rujuk pada soalan ditanya oleh sahabat kita tadi, habis malaikat Jibril ni macam mana malaikat Israel? Memang kerja malaikat Israel cabut nyawa manusia. Cabut nyawa manusia, malaikat Israel. Orang soleh dicabut dengan ringan, orang yang tak soleh dicabut dengan sakit. Itu yang kita lihat bagaimana kalau orang munafik itu dicabut dengan begitu menyakitkan dan mereka melalui azab. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi mereka dibelasah di hadapan dan dibelasah di belakang sebagai permulaan sebelum mereka sampai kepada marhala yang berikutnya. Itu baru awal kan. Dia ada pula alam barzah, kemudian mahsyar. Itu belum lagi. Ya, awal-awal Tuhan dah tunjuk dah. Jadi bila Ustaz sebut seperti itu, kita teringat ya, semalam sahabat kita saudara Eddie ya, yang mana telah pulang ke rahmatullah, dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Teringat saya bila Ustaz sebut tentang kematian yang baik ini, ya, bila mana orang yang meninggal dengan cara baik ini, salah satu tandanya kita dapat lihat bahawa dia pergi dengan tenang. Dan bila kita lihat balik antara kelebihan yang ada pada sahabat kita ini, ya, dia ni tak pernah lokek daripada membantu orang lain. Ini terbukti pada sahabat-sahabat kru kita yang menceritakan tentang bagaimana dia ni kalau disuruh cepat je. Sebab ringan tulangnya. Sebab dia daripada dulu dia menyiapkan baju-baju kita, saya, Abang Edi yang menjaga pakaian-pakaian sebagainya. Jadi kita doakan dia bersama dengan orang-orang yang soleh. Baik, kita ada pemanggil talian, Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Silakan. Ada 2 perkara lah, Ustaz. Ya. Kerana tentang munafik ni, bila janji tak ditepati, bila bercakap suka cakap berbohong, tidak amanah. Adakah sikap berpura-pura ni juga tergolong sebagai orang munafik? Dan yang keduanya, kelemahan kita, Ustaz, susah sangat hendak mematuhi garis panduan yang Allah tetapkan tentang Islam, tentang hukum hakamnya dan sebagainya. Tapi masih patuh pada solat, puasa, zakat dan haji. Adakah masih ada harapan lagi untuk surga Allah? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Berpura-pura. Mungkin depan bos nampak macam rajin komen dia. Apa pandangan Ustaz? Adakah sama dengan golongan ini? Dia berpura-pura ni di antara sifat-sifat munafik. Dia orang Islam ni, dia tidak ada banyak wajah. Sebelum ni kita ada bincang orang yang berpura-pura, maksudnya di hadapan lain, di belakang lain. Yang kita tidak mahu ada banyak watak. Senang cerita, kita tidak mahu ada banyak watak. Watak kita satu je. Muslim, soleh, seorang yang buat kebaikan. Seorang kenal kita ke mana-mana, orang tahu dia ni orang baik, orang soleh. So ini watak yang perlu ada. Kita tidak mahu ada watak-watak yang termasuklah bila janji kita mungkir, bila bercakap kita berdusta, bila diberi amanah kita abaikan amanah.
Allah beri kita satu tanggungjawab, kita abaikan. Jadi semua ini adalah ciri-ciri munafik yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita hindar daripadanya. Ada tak masih ada tak harapan setelah kita melihat semua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebahagian aja kita buat. Seperti mana munafik, dia kata sebahagian kami buat, sebahagian kami tak buat. Dia ada beza kita ni dalam melihat keseluruhan the entire ajaran Islam dengan bagaimana golongan munafik melihat. Kita melihat ajaran Islam keseluruhannya sebagai satu kefarduan, kewajipan mengikut Islam, mengikut ajaran Al-Quran, mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melihat kepada kesungguhan para alim ulama dalam menjelaskan Islam kepada kita. Semua ini kita faham tanpa sebarang engkar, tanpa sebarang prejudis. Betul. Golongan munafik ini, dia depan okey, tapi di belakang dia kata jangan bagi masjid dibina lagi. Jangan bagi peruntukan untuk pengimarahan masjid. Jangan bagi bantuan untuk guru-guru kafar. Jangan. Dia akan menjadikan Islam itu terhindar. Jauh. Program-program kalau boleh ni, program-program agama ni pasal banyak sangat ni. Kan? Kurang-kurangkan aja lah. Apa ni balik-balik cerita neraka, syurga, neraka kan. Tak balik-balik tazkirah. Jadi ini suara-suara sumbang. Kita tahu bahawa orang Islam, dia tahu, dia mesti faham bahawa ajaran Islam, dia tahu Islam ini keseluruhannya adalah indah, perlu dilaksanakan. Cuma dia melalui proses-proses tertentu. Kalau tanya pada saya, masih ada harapan atau tidak? Masih ada harapan. Sebab negara ini negara Islam. Kan pemimpin kita majoritinya orang Islam. Dan sedikit demi sedikit kita telah melalui proses penghijrahan. Dulu semalam, dua hari lepas ada kawan hantar kat saya satu iklan tahun 60-an. Iklan tahun 60-an dia keluar di surat khabar. Iklan macam itu hari ini kita takkan jumpa dari surat khabar kita. Yang mengajak kepada perkara minuman keras, perkara yang tak baik kan. Dulu promote, sekarang iklan rokok pun tak ada kat TV. Betul. So maksud melalui proses-proses penghijrahan yang lebih baik. So inilah proses. Kita tak boleh kun fayakun, benda nak berubah, dia kena ubah masyarakat ni melalui knowledge. Betul. Ilmu pengetahuan. Sebab itu program kita buat. Tanyalah ustaz, biar keliru jangan. Biar keliru pula. biar tahu jangan keliru. Jadi kita nak clearkan yang keliru. Jadi biar tahu jangan keliru. Daripada asasnya ustaz. Daripada asas. Kita nak bawa. Jadi kita nak kata kembali pada Al-Quran. Macam mana kembali pada Al-Quran? Adakah baca Quran saja, kumpul pahala 1 huruf 10 pahala? Tak, itu awal-awal bolehlah. Tapi hujungnya tidak boleh begitu dah. Sampai bila saya nak baca kumpul pahala? 10 huruf je. Kalaulah membaca 1 huruf dapat 10 pahala, Aiman boleh bayang tak kalau saya faham saya dapat banyak mana? Uish, banyak Ustaz. Banyaklah. Dah baca dah. Faham lepas tu dia akan bawa amal pula. Betul. So dia akan bawa saya kepada satu peringkat perubahan yang lebih besar. Maknanya untunglah orang yang tengok Tanya Ustaz ni. Untung. Sebab kita mengajar daripada basic balik, kita patah balik. Sebab itu kita lihat dari sudut perkataannya, dari sudut kalimat-kalimatnya, kan, supaya timbul, wah seronoknya mengaji Al-Quran, seronoknya belajar tafsir ini. Supaya kita dapat bawa diri kita ni ke arah yang lebih baik. Jadi masih ada harapan lagi. Doalah sama-sama. Kita pakar-pakar doa dan kita pakar-pakar berusaha supaya dapat kita mengecapi keindahan Islam semaksimum mungkin. Tapi masalahnya Ustaz, satu soalan yang kedua yang ditajukan oleh pemanggil kita sebentar tadi. Mereka ni solat, mereka ni zakat, mereka ni puasa. Tapi masih lagi mereka ini tidak terkesan pada dirinya, tetap melakukan kemungkaran pada Allah SWT, dan sebahagian melakukan kebaikan dan sebahagian lagi melakukan kemungkaran. Adakah disebabkan amal-amal mereka ini tidak berbekas kepada diri mereka, Ustaz? Ya, itu di antara salah satu punca. Maksudnya solat ni untuk apa? Haji untuk apa? Umrah untuk apa? Zakat untuk apa? So dia kena tahu falsafah di sebalik setiap kefarduan. Allah suruh saya solat, bukan Allah nak solat saya. Allah suruh saya zakat, bukan Allah nak zakat saya. Tapi Allah suruh saya solat supaya solat itu memberi kesan pada diri saya. Sebab itu ulama bincang dari sudut maqasid syariah, bagaimana ibadat itu boleh memberi kesan pada diri seseorang. Solat 5 waktu, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah manusia dari melakukan perkara keji dan perkara mungkar. Perkara keji dan perkara mungkar ini keseluruhan. Dia kalau seorang yang solat, dia tak akan menipu, dia tak akan mencuri, dia tak akan pecah amanah, dia tak akan rasuah.
Dia tak akan jual benda-benda yang haram. Dia tak akan lari daripada bayar cukai. Dia tak akan lari daripada membayar zakat kalau orang Islam. Jadi dia bukan sekadar solat 5 waktu tu. Dia mesti bawa penghayatan. Solat itu membawa tak perubahan dalam diri dia. Kita mesti melihat dari skop tersebut. Zakat. Kita tahu kita bayar zakat, tapi zakat yang kita bayar hari ini, adakah kita menginsafi pembayaran zakat itu? Adakah zakat itu kita telah bayar mengikut perincian, mengikut taksiran yang betul, ataupun take for granted, melepaskan batuk di tangga? Itu di antara perkara. Kita setiap bulan, kita dululah sebelum ini, ada kawan kita ni setiap 2 bulan, 3 bulan dia pergi umrah. Ya. Dia suka pergi umrah. Bagus, pergi umrah bagus, pergi haji bagus. Sangat bagus. Nak pergi untuk increase iman, nak rasakan keakraban dengan Allah. Jadi balik nak bawa kesan dalam kehidupan kita. So kita nak lihat kesan ibadat dalam diri kita itu lebih utama daripada kita membanyakkan amalan tapi tidak beri kesan. Dia beza dengan golongan munafik. Golongan munafik dia solat tapi dia solat dalam keadaan dia benci. Dia tak nak solat tapi nak selamatkan diri. Kalau dia tak solat dekat Madinah, nampak sangat dia tu munafik dan nampak sangat dia ni menentang Islam. Kalau dia pakai cap kafe, dia di antara orang yang kena bersiap sedia dia apa ni? Betul. Berhadapan dengan sahabat. So dia terpaksalah dia tukar dia punya kostum dia. Kostum dia tu. Dan dia nampak dia punya luaran dia nampak macam Islam tapi dalam dia bukan Islam. Kita kebanyakan kita bukan begitu. Bukan begitu. Yang kita bukan begitu. Kebanyakan kita bukan begitu. Kita semua solat, kita semua zakat, kita tidak ada sifat pura-pura. Cuma kita kena increase. Ramai kawan-kawan kita yang dah berhijrah setelah mempelajari ilmu dan setelah mengetahui kebenaran dalam ajaran Islam. Tapi yang kita takut ni Ustaz, ayat yang ke-28 ni. Buat amal tapi digugurkan amalan tersebut. Para penonton terus setia bersama dengan kita. Banyak lagi yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton atas kesetiaan bersama dengan kita pada hari ini dalam topik tafsir dan taranum. Itu dia, kita dalam surah Muhammad ayat 26 sehingga ayat yang ke-30. Bila mana Ustaz sebutkan tentang golongan munafik ini dan golongan yang sebahagian ni, sebahagian buat kebaikan, solat dan sebagainya, tapi sebahagian lagi melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita takut ayat yang ke-28 ni Ustaz. Silakan. Okey. Terima kasih kepada Aiman, kepada para penonton yang masih bersama kami. Ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annahum ittaba'u. Itu kalau baca sebiji-biji lah. Kalau kita sambung, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Yang bermaksud yang demikian itu kerana mereka telah menuruti perkara yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa karihu, mereka pula membenci kan akan ridwan Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah. Fa ahbatallahu a'malahum, lalu Allah Subhanahu wa taala hapuskan amalan-amalan mereka. Begini, cuba ibu ayah lihat ayat tu. Zalika, yang demikian tu merujuk kepada sikap golongan munafiqun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah ini, yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, terutamanya persoalan berkaitan dengan jihad. Jadi apa yang mereka buat? Mereka tak ikut Nabi Muhammad, ittaba'u dzalika bannahum
ittaba'u ma askhatallah, perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila Quran turun, dibacakan ayat kepada mereka, mereka tak nak ikut. Allah marah ke tak marah? Marah. Marahlah. Nabi Muhammad inilah kekasih aku, ndaklah kamu dengar cakap dia. Ya. Mereka rancang jahat. Allah marah tak marah? Marah. Allah marah. Kemudian bukan sekadar itu, merancang pula seperti mana kita sebut tadi, merancang untuk putuskan bantuan. Ya. Kemudian ada pula yang berkata Nabi Muhammad ini adalah tukang sihir, Nabi Muhammad ini adalah tukang dongeng, Nabi Muhammad ini adalah tukang syair. Ya. Jadi bila ustaz bacakan, kejap tukang syair, kejap tukang dongeng, kejap tukang tilik. Mana satu dah? Pada satu saya. Kita kata nanti dulu, kau confirm ke dulu, kau bagi-bagi tahu. Maksudnya, bila dia kejap cakap Nabi tukang syair, kejap cakap Nabi Muhammad tukang sihir, kejap Nabi Muhammad tukang dongeng, mana satu? Jadi nampak dia sendiri tak confirm. Ya. Bila tak confirm, dia tak boleh tuduh. Tak boleh? Tak boleh tuduh. Cuba Aiman tengok. Saya bawa satu senario yang lain. Senario yang lain, lalat bila masuk dalam air seseorang. Nabi SAW sebut, maka hendaklah ditenggelamkan dia, kerana sebelah sayap dia ubat, sebelah sayap dia racun. Kita tidak tahu mana satu sayap yang masuk. Betul. Mungkin dia masuk sengit, sayap tu kita tak tahu. Ya. Sayap yang ada racun ke sayap ada penawar, kan? Jadi Nabi kata tenggelamkan dia, kemudian buang, minumlah air. Betul. Itu kalau kamu nak minum. Tapi kalau kamu tak nak minum, terpulang. Bukanlah kata wajib kena minum. Siapa-siapa yang buang air lalat masuk dalam tu maka haram dan berdosa. Tidak umat tak mengenal Nabi Muhammad tak mengaku umat. Tak. Nabi Muhammad kata untuk mengelakkan pembaziran, satu. Keduanya, zaman tu pula bukan semua orang dapat minum air yang elok. Betul. Terhad. Kalau kita hari ini rasa, alah boleh beli lagi ustaz, tak payah minum lah. Terpulang. Tapi kalau ada orang nak tolong ada orang tenggelamkan, kemudian dia buang lalat tu, dia minum air tu, kita nak marah tak marah? Terpulang pada dia lah. Terpulang sebab dia kata, Nabi sebut ustaz. Kan? Kita kata, tak brother, lalat ni bahaya tahu, dia buat kuman. Itu kita pun tahu. Ya. Sebab tak elok ni. Habis Nabi sebut. Baik. Ada timbul daripada situ, dia kata, kotornya orang Islam ni. Kan? Nanti kalau lalat tu buat penyakit, saya nak tanya satu soalan senang saja. Ya. Teori sains ni, bila ada satu teori datang, teori itu akan diguna pakai selagi mana ada teori yang tidak ada teori lain yang membatalkan teori ini. Kan? Kalau ijtihad ni ada, dia tidak boleh batalkan ijtihad ni selagi mana tak ada ijtihad yang baru. Baik. Ada tak kita dengar cerita sehingga hari ini orang mati sebab minum air yang ditenggelamkan lalat? Tak pernah lagi, Ustaz. Tak ada lagi. Selagi mana tak ada, selagi itulah hadis tu valid. Ya. Sebab belum ada teori baru yang membatalkan. Tak ada satu teori baru yang mengatakan bahawa itu adalah salah. Ya. Betul kan, Iman? Betul. So ini dari sudut sains dan juga kefahaman. Begitu juga apa yang dilakukan oleh golongan munafiqun, bahawa mereka melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sendiri tak suka kepada keredaan Allah. Sebab dia tak nampak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, tak nampak pun apa keperluan dia sebenarnya. Kan, wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum, lalu Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalan-amalan mereka. Apa maksud membatalkan? Fa ahbata, perkataan habata kita biasa dengar. Habata maksudnya dia turun daripada tempat tinggi ke bawah, kan? Kan? Hubut, dikatakan hubut. Jadi sekarang ni kita fa ahbata, Allah Subhanahu wa taala membatalkan amalan, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala amal soleh. Sebab dia bila masuk Islam, dia asalnya kafir, masuk Islam, tapi dia masuk Islam, dia membawa ciri-ciri nifak, ciri-ciri munafik. Dia beribadat tak? Dia solat dengan Nabi. Dia zakat, dia solat Jumaat. Amalan-amalan ni dia buat. Tapi disebabkan dia ada sifat yang nifak dalam diri dia, amalan itu semua Allah tak terima. Fa ahbata a'malahum. Allah tak terima, Allah gugurkan segala amalan-amalan itu. Jadi jadilah Fata Morgana. Semalam saya disebut dengan Da'i Azrin. Dia jadi macam Fata Morgana. Nampak jauh ada. Nampak banyak buat. Tapi hujungnya tak ada apa-apa. Tak ada apa. Apa yang disebut oleh Sayyid Qutub? Menarik, Sayyid Qutub sebut gini. Fahmul ladzina aradu li anfusihim adzal masir wakhtaru. Bukan Allah yang paksa. Dia orang cari sendiri. This is your fault. You yang cari.
Awak yang cari jalan untuk merosakkan iman. Rosak diri sendiri. Merosakkan diri sendiri. Dan merosakkan pahala amalan tadi tu. Ya. Kan? Humul ladina amadu ila ma askhatallahu min nifaqin wa ma'siyatin wa ta'amurin ma'a a'da'illahi wa a'da' dinihi wa rasulih fattaba'u. Ini yang kita sebut tadi, bahawa mereka sengaja melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah dan mereka sengaja buat maksiat dan merancang jahat untuk menggagalkan kerja-kerja dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina karihu ridwanallah falam ya'malu lahu. Mereka tak sukalah kepada keredaan Allah. Mereka tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasannya mereka tak dapat apa-apa. Mereka hilang segala-galanya. Iman. Ya. Katakan si fulan ni dia masuk Islam, Dia kita bawa senario orang munafik. Dia masuk Islam. Sebulan lepas dia masuk Islam tu dia solat, dia zakat, apa semua dia buat. Sebulan lepas tu dia jadi munafik. Jadi munafik. Segala amalan yang dia buat 1 tahun atau sebulan tu semua dah habis dah. Lebih malang lagi kalau dia jadi munafik setelah 10 tahun dia beramal soleh. Allahu Akbar. Berapa banyaklah tu Ustaz? Habis. Sebab itu bila Allah Taala sebut fa ahbatallahu a'malahum, Allah hapuskan, Allah clearkan dan tak ada pahala yang balance dalam akaun dia orang ni kerana dia seolah-olah orang tu sudah terkeluar daripada Islam. Dia umpama orang keluar daripada Islam. So kalau dia nak masuk balik, dia kena mengucap baliklah. Dia kena memperakui balik Allah sebagai Tuhan, dia kena memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala dan dia kena mula balik amalan dia. Ya. Katakan si fulan ni A masuk Islam tahun 1990. Dan dia keluar Islam pada tahun 2020. So dah berapa tahun? 30 tahun. Bayar saya tu. 30 tahun. Dia dah buat umrah, dia dah buat haji, rukun Islam. Kita ambil contoh dia dah buat haji dah. Kan dia dah buat haji. Tapi selepas pada tahun 20 dia murtad. Semua itu habis. Katakan tahun 2021 dia mengucap balik, dia dah insaf, dia pergi kaunselor, so dia insaf ya Allah, minta maaf ya Allah, dia insaf. So tahun 21 dia dah masuk, dia kena bawa balik haji sebab dia baru masuk Islam balik. Buku baru balik. So perkara-perkara ini yang menjadikan golongan munafikin ini telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat sebelum kita kata la'anahumullah, Allah melaknat ke atas mereka. Melaknat ini kita sebut takrif dia ialah tardun min rahmatillah. Allah mengusir mereka daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh melihatkan tentang apa yang Ustaz sebutkan ni semua rasa gerun Ustaz ya. Betul. Kita buat amalan banyak-banyak dan akhirnya amalan tersebut jadi seperti yang disebut dalam Quran saya, haba amanthura. Tiba-tiba jadi debu-debu yang berterbangan ni Ustaz. Jadi mungkin kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz bagaimana yang disebutkan tentang perkara yang perlu kita elak. Perlu kita cegah. Perkara-perkara tersebut, amalan-amalan tersebut yang jadi amalan kita juga dalam seharian kita yang perlu kita cegah supaya kita terhindar daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi, amalan kita habis hancur berkecai. Mungkin ianya dapat diulas dalam ayat yang seterusnya 29. Silakan Ustaz. Ya. Dalam ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina fi qulubihim marad allan yukhrijallahu adghanahum. Ini satu perkara yang lain pula. Apa dia? Patutkah orang-orang munafik yang ada penyakit syak dalam hati perut mereka ni, itu ragu-ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan mendedahkan perasaan dendam dan hasad dengki mereka, iaitu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am hasiba. Hasiba maksudnya menghitung, mengira. Apakah mereka? Jadi tuan-tuan lihat ibu ayah, bila baca Quran, dia ada am, kaifa, in. So semua ini dia akan membawa maksud satu persoalan yang dibuka. Am hasibal ladzina fi qulubihim, adakah mereka yang ada penyakit dalam hati ini, hati mereka ni ada penyakit, menyangka, menghitung, hasiba fi qulubihim marad, dalam hati mereka ni penyakit. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal kita lihat bagaimana sifat munafiqun ini.
disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati perut mereka itu ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala tambah lagi penyakit dalam hati perut mereka. Fi qulub. Tuan-tuan, qalb saya pernah sebut dalam beberapa siri Tanyalah Ustaz bahawa qalb ini adalah satu organ yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan untuk manusia. Benda yang pertama sekali dikenal pasti oleh iblis bahawa inilah organ tempat di mana dia boleh ganggu gugat. Ada satu riwayat dalam Sahih Muslim, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam alaihissalam dalam bentuk tembikar, tanah liat, ya, diambil Allah kan buat Nabi Adam ni daripada tembikar, daripada tanah liat. Ya. Dibentuk Nabi Adam alaihissalam, ditinggalkan dalam syurga. Pada masa itu iblis yang menghuni syurga, dia pergi memantau, dia buat pemeriksaan. Dia kata, makhluk apa pula yang Tuhan nak jadikan ni? Dia pusing. Dia masuk dalam tubuh Adam. Dia masuk dalam tubuh Adam. Dia masuk, dia teroka tubuh Adam. Dia keluar, iaitu iblis keluar. Dan dia buat satu statement. Statement dia, inni wajadtu fi dakhilihi ma la yatamalak. Aku dapati dalam tubuh badan Adam ini ada satu organ Adam sendiri tak boleh kontrol. Dia dah identify apakah perkara yang boleh menjadikan Adam ini gagal. Ya. Nabi Adam alaihissalam. Jumpa dah. Jumpa dah. Apa dia? Qalb. Jantung, hati Nabi Adam alaihissalam. Dia kata, yang ni kalau aku pegang, habis Adam. Dia dah tahu dah. The weakness of human. Kelemahan, dengan izin, maksudnya kelemahan manusia sudah dikenal pasti oleh iblis. Dari awal lagi dia sudah kenal pasti. Sebab itu perkara yang dimasukkan dalam bisikan pada Adam, apabila Allah Subhanahu wa taala menegah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa daripada menghampiri pokok yang ditegar dalam syurga. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jadi hati itu telah memainkan peranan. Hati dalam Quran, qalb dalam Quran ada hampir 112 kali, 118 kali. Dan saya pernah sebut qalb kan 118 kali. Ada nama lain tak bagi qalb, ada fuad. Ada nama lain tak bagi qalb, ada basirah. Ada nama lain tak bagi qalb, ada apa dia? Ulul albab. Sadr. Saya pernah sebut kan, sadr, ulang balik, kita ulang kaji balik. Ini dada ni dipanggil dalam bahasa Arab sadr. Sadr, kalau itu single dia panggil sadr, kalau banyak dia panggil sudur. Sudur. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Ada apa dalam dada saya? Bila kita kerenung balik apa yang ada dalam dada saya ni ada qalb. Dia bermula dengan sadr. Daripada sadr dia ada qalb, daripada qalb dia ada fuad, daripada fuad dia ada basirah, yang hujung sekali dia ada pula ulul albab. So semua organ ni dalam ni. Jadi Allah tahu apa yang dalam qalb, Allah tahu apa dalam fuad, Allah tahu apa dalam basirah, Allah tahu apa dalam ulul albab. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Cuma golongan munafik ini hati mereka ni berpenyakit. Fi qulubihim marad. Kenapa penyakit? Apa sebab penyakit? Penyakit ini berpunca sebab dia beriman pura-pura. Dia tidak ikhlas kepada Nabi Muhammad, dia tidak ikhlas dengan ajaran Islam. Yang keduanya ada penyakit sebab dia tidak boleh lihat Nabi Muhammad lebih, dia tidak boleh lihat umat Islam lebih daripada golongan munafikin. Allah yukhrijallahu adghanahum. Jadi Allah beritahu macam mana sekali kamu nak manipulate the situation, kamu nak manipulasi suasana dan juga nak sembunyi-sembunyikan, Allah akan dedahkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa kamu sebenarnya. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya ke tanah juga dia kan. Hebat macam mana you nak sembunyikan pun Allah dedahkan sifat sebenarnya. Sebab itu Imam Tabari sebut, am hasiba haula'il munafiquna alladhina fi qulubihim syakkun fi dinihim. Adakah golongan munafik ini yang ada penyakit dalam hati mereka ni menyangka dengan penuh keraguan terhadap agama, wa dha'fun fi yaqinihim, kelemahan pada keyakinan mereka, famun hayari fi ma'rifatil haqqi alla yukhrijallahu ma fi qulubihim minal adghan 'alal mu'minin. Adakah mereka sangka semua yang mereka sembunyikan, hasad dengki yang sudah berkelumat hati dalam perut ni disembunyikan? Ingat, satu hari nanti Allah tak dedahkan ke? Allah pasti akan
dedahkan siapa golongan munafik sebenarnya. Kita pun tuan-tuan, lama dah kawan dengan orang ni. Kalau saya dah sekarang dah 48, 49, lama dah berkawan. Macam-macam jenis kawan ada. Lama-lama Tuhan tunjuk juga. Jadi kita doakan tunjuk saya. juga. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada daripada tergolong pada orang-orang munafik ni. Para penonton, terus setia bersama dengan kita. Kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Saya Daya Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton kerana terus setia bersama dengan kita dalam topik tafsir dan taranum surah Muhammad ayat 26 sehingga 30. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Farid Ravi Abdullah. Ustaz, ya. Kita telah banyak membicarakan tentang orang munafik, tentang jihad, orang Yahudi dan sebagainya. Jadi ada satu persoalan daripada sahabat kita di Facebook ini bersama dengan Salmah Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Dai serta kru-kru yang terlibat. Selamat pagi semua. Dalam ayat yang ke-29 mengenai orang-orang yang mempunyai hati yang ada penyakit, yakni kedengkian. Soalan saya, bagaimana nak jaga hati supaya sentiasa sihat? Yang kedua, adakah penawar yang mujarab untuk hati kita supaya tiada penyakit kedengkian? Semoga kita tidak tergolong dalam orang-orang yang Allah rakamkan dalam surah Muhammad ayat 29. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. #biar tahu jangan keliru. Macam mana Ustaz? Kita tak nak ni jadi macam ayat ni, hati yang maradun tu. Kita nak biar hati kita sihat. Silakan. Ya, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Ya. Persoalan hati ini persoalan yang dia complicated. Perlu kepada rawatan yang berterusan. Ya. Ada di antara sebelum tu sikit je saya nak sebut. Aiman? Sebelum Nabi SAW pergi Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril pergi ke Telaga Zamzam. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air Zamzam. Betul kan? Dipenuhkan dengan iman dan juga hikmah. Dipenuhkan dan dibawa Nabi Muhammad SAW untuk jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, kenapa dalam peristiwa Isra' Mi'raj dada Nabi dibelah dan jantung dibersihkan? Uish, kenapa tu Ustaz, ya? Sedangkan Kenapa? Nabi itu bersih. Bersih. Kenapa? Kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj, kemuncaknya Nabi SAW merentasi 7 lapisan langit, pergi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat bertemu itu diperbahaskan oleh ulama dengan begitu panjang lebar. Kita nak ringkaskan, kemuncaknya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Signifikan belah dada, basuh jantung, bawa jumpa Allah. Signifikannya ialah nak jumpa Allah, hati kena bersih. Oh, itu dia punya ceritanya. Mesej dia, Allah nak beritahu. Peristiwa itu nak diberitahu kepada manusia, nak jumpa Allah, hati kena bersih. Ya. Betul kan? Betul. Satu hari saya solat 5 waktu. 5 waktu, 17 rakaat. So, hati yang macam mana saya bawa jumpa Tuhan? Yang bersih. Baik. Kita tahu, hari ini tak ada dah Mi'raj. Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi itu perjalanan bawah ni dikatakan Isra'. Mi'raj itu adalah merentasi 7 lapisan langit. So hari ini Mi'raj takkan berlaku. Kita takkan diangkat oleh Tuhan dengan tak ada dah habis Nabi Muhammad, dah habis dah clear, tak ada dah benda tu. So apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku ialah Nabi Muhammad SAW dibekalkan Allah bekalkan kepada Nabi Muhammad solat 5 waktu. Betul. So solat 5 waktu itu adalah Mi'raj, pertemuan kita dengan Allah. So Allah nak beritahu, satu hari kamu boleh jumpa aku 5 kali. Kalau kamu buat solat fardu. Ya. 5 waktu adalah pertemuan rasmi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam pertemuan rasmi itu, hati yang macam mana saya nak bawa? Yang bersih. Nabi SAW dibersihkan hati, dibawa jumpa Allah. Ya. Saya ni nak kena bersih hati dulu. bersih. Baru boleh jumpa Allah. Dibersihkan hati. So macam mana nak bersihkan hati? Itu yang saudari kita tanya. Ya. Jaga hati bagaimana Ustaz? So beginilah. Saya nak ringkaskan.
Jaga hati pertama sekali masukkan cinta kepada Allah mengatasi segala sesuatu. I love Allah. Saya sayang Allah. Rasakan kehadiran Allah, rasakan hubungan baik dengan Allah. Berbicaralah dengan Allah. Kita doa kan? Lepas solat, kita boleh berdoa, ya Allah, aku ni hamba-Mu. Aku ni telah banyak melakukan salah. Ya Allah, Kau bantulah aku, ya Allah. Kan? Berbicara dengan Boleh, Tuhan. Zat, ya? Boleh, ya? Allah dengar. Allah maha mendengar. Bicaralah, berbuallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bahasa pun boleh. Apa bahasa pun dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang satu, keduanya dengan penuh pengharapan. Tuan-tuan, Allah tak akan tinggalkan seseorang yang berdoa dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan Allah akan mustajabkan doa dia. Ya. So dia kena ada satu feeling, dia ada Allah. Apa saja berlaku, aku ada Allah. Ya. Kalau orang lain rasa dia ada macam-macam, rasakan aku ada Allah. Orang yang merasakan adanya Allah, dia rasa dia ada Allah, dia takkan nampak benda lain lebih besar daripada itu. Walaupun dalam keadaan sempit ni, Zat. Ya. Orang lain senang, orang lain ada itu, orang lain ada ini. Senaraikan orang lain ada macam-macam. Ya. Tapi kalau bila kita rasa Allah ada, nothing lah yang lain semua. Kan? Betul. Yang lain semua nothing. Satu. Keduanya, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam nak jaga hati? Cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat Nabi Muhammad sebagai sosok yang dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad pembawa syafaat, Nabi Muhammad pembawa rahmat. Nabi Muhammad ini kita nak jumpa dekat akhirat, banyakkan selawat, banyakkan ingat Nabi. Kita cuba bawa kasih sayang Nabi. Yang ketiga, makan makanan yang halal. Punca kan? Ya. Apa yang masuk tu dia akan beri kesan pada hati. Makan halal. Kawan dengan kawan orang-orang yang baik-baik. Kawan dengan Aiman, kawan orang baik-baik. Kalau ada orang tak baik, bukan suruh putuskan kawan. Kita cari jalan untuk baikkan kawan yang lain supaya dia jadi kawan yang baik dengan kita. Kita seorang saja jadi baik, tak habis. Kita kena baikkan juga, usaha juga baikkan orang yang dikeliling kita jadi kawan yang baik. Yang keempat, dengar benda baik. Telinga ni dengar perkara yang baik. Mata digunakan untuk melihat perkara yang baik. Akal fikiran digunakan untuk fikir perkara yang baik. Yang keenam, selalulah bergaul dengan orang-orang saleh, para salihin, para alim ulama. Yang ketujuh, hadiri majlis-majlis ilmu. Tengok 2 jam kita bersiaran. Kan 2 jam itu hati kita fokus pada siapa? Kita dengan ilmu, duduk dalam taman-taman ilmu, rasa seronoknya mengaji Al-Quran, dapat bertaranum, dapat belajar tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. So ini proses untuk menjaga hati. Disibukkan dengan perkara yang baik. Ya. Yang keduanya, penawar ini termasuk sekali lah dengan penawar yang kita cari. Musim-musim Covid ni, Zat, ya orang tak ada kerja. Dia boleh tukar kereta pula, Zat. Dengki kita. Penawar, dia tak ada tonik untuk rawat hati ni. Kalau penyakit-penyakit, kalau nak zaman Nabi ni, air zam-zam, kita takkan nak bawa jantung. Kalau rasa macam penyakit, kita pergi IGN, kata kat IGN, saya nak belah duduk dada ni, nak suruh doktor tolong basuh air zam-zam, boleh tak? Baik, Zat. Sebelum kita nak cerita penawar ni, Zat, ya, kita bagi penonton kita penawar dulu, bagi berehat seketika. Selepas ini, Ustaz akan cerita apakah penawar penyakit dengki selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berada dalam segmen yang terakhir. Jadi para penonton, sediakan pen, sediakan kertas. Ustaz nak bagi ubat sikit.
Ustaz, ya. Bak kata penanya kita tadi nak penawar yang mujarab. Mujarab. Bagi menghilangkan penyakit dengki ni. Boleh kata semua orang ada lah Ustaz. Termasuk kita lah. Kita pun ada juga. Tak boleh tengok Ustaz handsome sikit. Kita pun nak handsome lebih pada Ustaz. Okey, baik Ustaz. Silakan. Dia dengki ni boleh tak boleh? Dia hasad lah kan? Ya. Hasad dia lebih pada penawar hati. Kadang hati kita ni dia rasa macam tak cukup apa yang dia ada dan lihat kelebihan yang ada pada orang lain. Dia semua berpunca kerana kita gagal untuk muhasabah apa yang ada pada kita. Di antara sifat orang bertakwa kata Nabi kata Sayyidina Ali pernah ditanyakan, "Ya Amirul Mukminin, ma makna taqwa?" Wahai Amirul Mukminin, apa makna takwa? Sayyidina Ali menjawab, "At-taqwa yatadammanu arba'ata asya." Takwa ni ada 4 sendi dia. Pertama sekali al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Tuhan yang Maha Mulia. Yang keduanya wal qana'atu bil qalil, rasa syukur dengan sedikit. Syukur wal qana'ah. Sifat qana'ah ini rasa cukup dengan pemberian Allah biarpun pemberian itu sedikit. Yang ketiga wal amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, beramal dengan baca Quran, tadabbur Quran dan beramal Al-Quran. Yang keempat wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap sedia untuk bertemu Allah. So ada 4 sendi utama bagi kesempurnaan takwa seseorang. Salah satunya ialah wal qana'atu bil qalil, rasa syukur, rasa cukup dengan pemberian Allah biarpun sedikit. Biarpun sedikit. Baik, kalau macam Aiman sebut tadi, tengok orang tu handsome, tengok orang ni lawa, tengok orang tu hidung mancung, hidung kita tak berapa nak mancung, tengok orang tu rambut kerinting, kita pun nak rambut kerinting. So, kita mesti melihat bahawa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap saya itulah pemberian terbaik. Betul. Apa harus saya melihat apa yang ada pada orang lain? Kalau saya ni sentiasa bermuhasabah, melihat apa yang ada pada diri saya itulah yang terbaik untuk saya, maka saya tidak akan jadi orang yang melihat apa yang ada pada orang lain. Dia salah satu punca hilang syukur, hilang rasa puas dengan pemberian Tuhan kerana kita suka buat pembandingan. Manusia ni dia pelik sikit. Kalau urusan dunia, dia suka bandingkan diri dia dengan orang kaya. Kalau urusan akhirat, dia suka bandingkan diri dia dengan orang miskin. Ya. Dengan orang malas, bukan miskin lah, miskin amal, miskin amal. Macam mana? Kalau urusan dunia manusia ni, katakan dia ada kereta, kan, kereta Myvi je, Myvi. Tengok kawan tu pakai kereta berjenama lagi besar kan. Dia kata, "Uish, macam mana ni?" Patutnya you ada kereta, you bersyukur lah. Sebab ada kawan tu nak beli kereta pun tak mampu. Jadi yang ada kereta kena bersyukur. Sebab ada kawan dia nak beli kereta pun tak mampu. Betul. Pakai motor. Yang pakai motor bersyukur. Sebab ada kawan dia nak beli motor pun tak mampu. Betul. Pakai basikal aja. Yang pakai basikal bersyukur. Sebab ada kawan dia basikal pun tak mampu beli. Berjalan. Berjalan kaki. Yang jalan kaki kena bersyukur. Sebab ada kawan dia kaki pun tak ada. Kaki pun tak ada. Kedai batik ke, accident ke, whatever the situation lah, kaki kena potong. Kaki. Saya ada kawan yang tak ada kaki. So bersyukurlah saya ada kaki ni dengan kawan saya tak ada kaki. Okey, apa beza? Saya yang ada kaki dengan kawan tak ada kaki. Saya ada kaki ni tak ada kaki kan? So saya kena bersyukur tak? Saya kena bersyukur. So berbanding dia yang tak ada kaki, saya ada kaki dengan kereta, mana lebih utama? Ish. Mestilah kaki. Betul. Kalau tanya dengan dia, Mat, kau nak kaki baru ke kau nak kereta, Mat? Kakilah Ustaz. Sebab dia perlukan kaki, dia bukan perlukan kereta. Ya. Jadi manusia ni sentiasa melihat bahawa apa yang Tuhan bagi itu tak cukup. Ya. Sebab dia sentiasa melihat apa orang lain ada. Betul. Nampak kan? Jadi yang ada kaki tu masih kena bersyukur juga. Dia tak ada kaki, dia kena bersyukur. Sebab ada kawan dia kaki dah tak ada dah. Dah meninggal. Tahun lepas hari ini dah tak ada. So, manusia ini dia jangan lari daripada bersyukur. Syukur ni kata Imam Ghazali menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah suka. Jadi nak bagi penawar bagi hati ini di antaranya jangan tinggal baca Quran. Ya. Baca Quran. Baca Quran. Saya dah sebut tadi, baca dengan tadabbur. Ya. Baca 5 ayat, cuba perhatikan makna-makna dia, maksud-maksud yang ada. Kita boleh baca dari sudut terjemahan, kita boleh dapatkan tafsir, beli tafsir, baca. Ini di antara koleksi yang perlu ada. Yang patut kita wujudkan environment dalam rumah kita kan. Yang ketiganya ialah banyakkan bersedekah. Nak tahu anak, banyakkan bersedekah. Yang keempat, banyakkan berdoa. Berdoa. Jangan putus doa. Doa tadi saya sebut dah, berbicara dengan Tuhan. Tak mesti hafal teks yang panjang-panjang. Simple-simple aja bahasa. Ya. Tapi kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengar doa kita. Ini di antara amalan yang boleh kita buat.
dalam kita merawat hati kita ni supaya terhindar daripada sifat munafik. Orang munafik ni sentiasa rasa tak cukup. Ya. Sentiasa rasa Islam ni menjadi beban. Sentiasa melihat Islam ni menyusahkan. Apa ni sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit akhirat, sikit-sikit kubur. Let enjoy the life lah. Kan. Okey, nak enjoy boleh. Ikut neraca yang betul lah. Betul. Kan. Dia enjoy dalam kehidupan ni pun dia seperti garam dalam lauk. Dalam lauk. Garam dalam lauk. Kalau garam tu lebih, lauk tu jadi apa? Tak sedap. Tak boleh makan, masin. Kalau tak ada garam pun, Tak sedap juga. tak sedap juga. Dia mesti ngam-ngam. Cukup-cukup. Yang nak ngam-ngamkan tu, nak cukup-cukup tu, kita sendirilah yang ukur. Just nice, Ustaz. Just nice. Okey, baik Ustaz. Kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita untuk ayat yang terakhir ni, Ustaz. Ya. Ayat yang terakhir kita bersama Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Dalam ayat yang ke-30 Allah SWT berfirman bahawa Rasulullah SAW akan mengenali orang-orang munafik dari gaya dan tutur kata mereka. Apakah gaya dan tutur kata yang dapat diperhati bagi menentukan bahawa mereka itu golongan munafik? Adakah golongan tersebut juga terdapat dalam masyarakat Islam di masa kini dan cara mengenalinya sama seperti zaman Rasulullah SAW? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih Al-Ali di atas soalan yang diajukan. Zaman sekarang ni nak tengok orang munafik macam mana, Ustaz? Ialah zaman Nabi SAW, Allah telah memperlihatkan watak-watak mereka melalui ayat 30 ni kan. Walau nasya'u la arainakahum. Jadi kalau kami ni mahulah, kalau kami mahu kehendaki, kalau kami mahu, kami boleh tunjukkan kepada engkau wahai Muhammad mengenai sikap-sikap mereka. Walau nasya'u la arainakahum. Siapa mereka sebenarnya? Diperlihatkan satu persatu. Fala ta'rifannahum, fala araftahum. Fala araftahum bisimahum. Kalau kami tunjuk ke engkau wahai Muhammad, engkau akan kenal mereka dengan watak-watak mereka. Simahum, dia cirilah, ciri-ciri. Ciri-ciri kan dalam surah Al-Fath, Allah Taala sebut di hujung kan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang Islam di wajah mereka ada raut wajah mereka ada nur. Ada nur tanda mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur yang terhasil kerana solat, kerana wudu, kerana Quran, kerana selawat, kerana zikir, kerana doa. So nur itu ada di wajah mereka. Aiman, bila ustaz sikit je ustaz sebut. Masa ustaz mula-mula masuk Islam kan, hari ni ustaz pergi mengucap masuk Islam di Perkim di Jalan Ipoh. 2 hari lepas tu ustaz di kampung. Keluar rumah pagi-pagi, masa tu ada van yang jual sayur, jual ikan, van ikan sayur kan. Jadi makcik-makcik kampung ni berkumpul lah beli sambil membawa beli kan. Dia 5-6 orang kumpul dengan beli. Saya pun lalu kat situ. Dia panggil. Dia nampak saya, dia panggil, "Ravi, sini kejap." Saya pun pergi dekat. "Ya makcik. Kenapa muka awak hari ni nampak lain Nampak lain macam mana? Nampak lain macam mana? Ada nur, ada cahaya lah di wajah awak." Subhanallah. Serius, Aiman. Ya. Tapi dia orang tahu ke tak waktu tu? Dia orang tak tahu. Tak tahu lagi. Tak tahu. Subhanallah. Dia kata muka awak lain lah hari ni. Baru 3 hari, 2-3 hari masuk Islam. Oh, tak boleh kata tak siapa yang tahu lagi Tak lah. ada siapa yang tahu. Saya masih sembunyi, keluarga pun tak tahu. Saya balik rumah mak kejap, lepas tu saya nak keluar, masa tu yang terserempak tu. So saya kata, Allahu Akbar. Ini kot di antara keajaiban pemberian Tuhan bila seseorang itu menerima Islam, didatangkan nur cahaya di wajah dia kan. Subhanallah. Awal-awal lah, lepas tu tak tahu ada lagi ke tak ada. Ini satu gambaran yang kita boleh tengok pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nur. Memang orang yang ada watak, memang kita akan nampak nur. Banyak dah saya jumpa. Ada nur di wajah dia. Seronok jumpa orang ni. Sebab kita rasa kita dapat kawan dengan, umpama berkawan dengan orang yang jual minyak wangi lah. Kan? Dapat dia punya sentuhan, dia punya energi tu dapat. Jadi kalau Muhammad, kami boleh tunjukkan bisimahum di wajah mereka.
wala ta'rifannahum, dan yang berikutnya wala ta'rifannahum, dan engkau akan kenal mereka fi lahnil qaul. Fi lahan. Lahan maksudnya pada tutur kata mereka, pada bicara mereka. Tadi sahabat kita tanya, macam mana ustaz yang dikatakan tutur bicara orang munafik ni? Dia yalah, kalau dia cakap dia je lah menang. Betul. Dan juga oh tak ada. Ini semua kecil lah, aku boleh buat semua, tak ada hal. Dia cakap dia boleh buat semua. Dia cakap dia tahu. Alah ni semua saya boleh. Dia kena orang Islam ni, dia kena ada sifat-sifat yang tawaduk, kena sifat-sifat yang meletakkan Allah di hadapan. Dia mesti meletakkan kemungkinan-kemungkinan akan berlaku. You jangan berbicara macam kita lah yang buat keputusan muktamad untuk segala-galanya. Betul. Dia mesti berlapik. Jadi orang kalau dia bicara dia nak menang, dia lah betul, orang lain semua salah. Kan lama-lama kita malas kawan dengan orang macam ni. Ada tak kawan-kawan kalau bercakap dia je betul, kalau bercakap dia je yang sah, orang lain semua salah. Orang lain semua salah. Ada. Susah ada juga kawan kita macam ni kan. Jadi watak-watak ni yang kita tidak mahu. Jadi zaman Nabi lagi lah. Sehingga Allah Taala sebut wallahu ya'lamu a'malakum. Allah tahu apa amalan-amalan yang kamu lakukan. Ya. Jujur ke tak jujur, ikhlas ke tak ikhlas, apa perancangan-perancangan jahat kamu di belakang Nabi SAW. Zamakhsyari dia ada buat satu cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukan, daripada Anas radhiyallahu anhu, ma khafiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah syai'un minal munafiqin. Selepas turun ayat ini, tak ada satu pun yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan daripada watak-watak munafik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah keluarkan satu-satu. Lepas turun ayat ni, kan Allah Ta'ala janji, Muhammad, aku akan kenalkan kau. Dan kau akan kenal mereka ni satu persatu. Zamakhsyari bawa satu riwayat, selepas turun ayat ini, Nabi Muhammad dikenalkan munafik ni satu persatu. Boleh filter dah. Boleh dah. Kana ya'rifuhum bisimahum. Tengok muka dah tahu dah. Ini muka munafik ni kan. Walaqad kunna, dan seterusnya dia bawa, walaqad kunna fi ba'dil ghazawat wa fiha tis'atu minal munafiqin yashkuhumun nabi sallallahu yaskun nas fanamu dhata lailatin wa asbahu ala jubhatin kulla wahidin minhum maktub hadha munafiq. Tengok dalam satu peristiwa diberitahu peperangan, lepas peperangan tu dia ada 7 orang yang ikut, orang munafik ikut perang Nabi SAW. Malam bermalam, besok pagi dekat dahi sudah ada tulis hadha munafiq. Subhanallah. Macam mana hadha dajjal. Dajjal apa yang tulis hadha munafik. Sudah sampai ke tahap itu Nabi SAW diperlihatkan. Hadha munafik. Janganlah Akbar. Jangan jadi pada kita. Kalau benda tu berlaku zaman ni, ya Rabbi ya Karim. Baik, para penonton sekalian, jom sama-sama kita tadah tangan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan ini. Silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hujung pengajian tafsir pada pagi ini, ya Allah, melalui program Tanyalah Ustaz, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia belas ihsan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak melakukan kesalahan, kesilapan dan dosa, ya Allah. Namun kami tahu Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berilah kami taubat nasuha, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Kau biarkan kami bersendirian. Jangan Kau biarkan kami terus hanyut dibuai mimpi di siang hari dengan perkara-perkara yang lara, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, supaya kami dapat jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadikanlah Al-Quran ini Al-Quran kitab yang dikasihi dan disayangi oleh generasi kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, dan juga umat Islam keseluruhannya, ya Allah. Kami tahu melalui Quranlah kami dapat mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandanglah kami, lihatlah kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sedang berhadapan dengan COVID-19. Kami mohon kepadamu, ya Allah, apalah kiranya Kau segera angkat penyakit ini dari permukaan bumi, ya Allah. Mereka yang terdampar sakit di hospital dan telah positif COVID-19, ya Allah, Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kau berhentikanlah, ya Allah, sebarang penularan berpanjangan ke atas kami ataupun ke atas
kaum muslimin di Malaysia ataupun umat Islam atau umat manusia keseluruhan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas segala ilmu yang diberikan. Dan para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari dan panel Kapten Maritim Ustaz Nik Kamardin Yunoh dalam topik yang cukup menarik, di manakah Allah? Jadi saya Daya Iman mohon maaf di atas lanjur kata, telajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Sama-sama.